Okey. Okey, so kita akan sambung lagi ya. Iaitu persamaan set. Kalau persamaan set, senanglah daripada nama itu awak pun tahu. Dalam persamaan yang cikgu bagi itu, awak nampak set, awak nampak punca kuasa 2. Okey? Mana pergi sudah? Di sini sajalah. Okey, ke atas balik. So ini dia. So kalau awak dapat satu persamaan yang melibatkan set punya, so apa yang awak perlu buat ialah awak kena ubah sesuaikan persamaan awak sehingga tidak melibatkan tanpa tolak pada sebelah yang ada set. Maksud saya, okey, kalau sekarang, okey, ini awak nampak punca, sorry, mana pergi? Maksud saya macam ni. Kalau kamu tengok ini, inilah punca kuasa 2 kita kan? Okey, ini punca kuasa 2. Kalau sekarang punca kuasa 2 kita, okey, ada melibatkan tanpa tolak. Maksudnya di luar dia awak nampak tambah, di luar dia awak nampak tolak. Itu maksudnya. Okey, ini ada tambah di sini. Kalau tambah di sebelah dalam tak apa. Kalau ada tambah di sebelah dalam, cikgu tulis itu, bentuk itu tak perlu ubah suai. Kalau ada nombor tapi hubungan dia ialah darab pun tak payah. Yang kita nak ialah kalau ada tambah ataupun tolak di luar punca kuasa 2 punya. Okay? So kalau ada bentuk macam ini, awak kena ubah suai punya. Maksudnya kalau contohnya yang pertama ini awak dapat 3 tambah kan. So kita boleh ubah suai dengan caranya daripada 3 tambah kita hantar ke sebelah jadi tolak 3. Kalau sebutan kedua tambah 1 kita hantar ke sebelah jadi tolak 1. Itu cara kita ubah suai. Okey, kalau bentuk yang tak perlu ubah suai, maksudnya kita terus buat kerja kedua kita. Kerja kedua kita ialah kita akan buat kerja kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan untuk buang set ini. Sebab konsepnya kalau satu nombor kita kuasa 2, kalau nombor biasa, contohnya 2. Kalau kita kuasa 2 jadi 4. Tapi kalau punca kuasa 2 dalam itu ada nombor 2. So kalau kita kuasa 2 kan, kenapa? Kalau kita kuasa 2 kan, so apa yang kita akan buat ialah kita dapat nombor ini sahaja. Dia saling hapus. Nah, punca kuasa 2 dengan kuasa 2 dia ialah dua kerja proses yang saling hapus. Awak bayangkan kerja itulah, cikgu suruh awak tambah 2, lepas tu cikgu suruh awak tolak 2. Awak akan kata baik, cikgu tak payah buat. Proses yang sungsang. So kalau ada punca kuasa 2, lepas tu saya minta awak kuasa 2. Cikgu minta awak kuasa 2. So apa yang awak akan dapat ialah awak dapat nombor di dalam itu sahaja. Tapi kalau sekarang apa yang cikgu bagi ini ada nombor di dalam, ada nombor di luar, dan cikgu minta awak kuasa 2 kan. So apa akan berlaku ialah nombor yang di luar itu awak perlu kuasa 2 lah. Tapi nombor di dalam itu tinggal dia sahaja. Itu yang cikgu tunjuk di situ. 2 akan jadi 4, tapi punca kuasa 2, 3 hanya tinggal 3. So langkah 2 kita akan buat kerja ini. So selepas awak buat kerja ini, awak dapat satu persamaan biasa sudah. Kalau untuk persamaan biasa, cikgu akan cakap macam tu sajalah, selesai macam biasa. Okay, kita tengok contoh pertama. So, okay, soalan saya, nanti cikgu saling keluar. Tak boleh bergerak. Ya, kejap. So kita tengok A ini. So, okay, kita tengok langkah pertama. Adakah ini ialah bentuk yang cikgu perlu ubah suai? Macam mana? Cikgu perlu ubah suai bentuk ini tak? Yang punca kuasa 6 punca kuasa 2 X itu. Perlu saya ubah suai? Halo, mana orangnya? Ya. Kita perlu ubah suai kalau punca kuasa 2 di sekeliling dia ada tambah tolak. Sekarang ada ke tak ada? Tak ada. Tak ada, maksudnya tak perlu ubah suai. So bila tak perlu ubah suai, kerja seterusnya ialah kita kuasa 2 kan. So sebelah sini kita kuasa 2 kan, sebelah sini pun kita kuasa 2 kan. Okay. So
Okey, sebelah kanan lebih senang dulu. S kuasa 2, S kuasa 2 lah, tak payah buat apa-apa pun. Okey, sebelah kiri. Macam mana kita nak tulis? 6 36. akan jadi 36. okey, 36. Punca kuasa 2 bagi S akan jadi X. X. Itu maksudnya. Okey, lepas itu langkah seterusnya cikgu tulis itu selesaikan. Maksudnya ialah lupalah cerita sebelum ini, hanya tengok ini saja. Persamaan baru ini. 36X sama dengan X kuasa 2. Macam nak selesaikan ini? Ini bentuk apa? Kuadratik. Kuadratik. Kalau kuadratik macam nak buat? Pindah. Pindah. Siapa pindah lebih senang untuk soalan ni? 36. 36S pindah lebih senang Tolak 36S sama dengan kosong. Aku nak jawapan. Kosong dan 6. 6. 6 ke 36? 6 ke 36? 36. 36. So jangan lupa tulislah bentuk. Nombor cantik boleh tulis bentuk pemfaktoran. Kalau tidak pakai rumus. Dapat 2 jawapan. Cek balik mana letak X kita ni. Oh okey, tak ada masalah. Ini bukan log, so tak ada masalah. So inilah jawapan kita. Ya? Okey, sekarang kita tengok B. Bentuk ini perlu saya ubah soal? Cikgu nampak tambah. Perlu saya ubah soal? Macam perlu ke tak perlu? Payah. Kenapa? Tak payah. Tak payah, okey. Walaupun ada tanpa tolak, tapi sebab tanpa tolak ada di sebelah dalam, so tak ada masalah So maka kita terus kepada langkah 2, kita kuasa 2kan So kita kuasa 2kan, so sini kita kuasa 2, sini pun kita kuasa 2. Gemuk ni. Tukar hitam lah. Okey. So bila kita kuasa 2, okey sebelah sini senang, S kuasa 2. Okey, sebelah sini. Apa sebelah kiri apa yang saya akan dapat? Sebelah sini apa saya akan dapat? Macam mana? Macam mana? Dapat S kuasa 2 ke? Dapat X saja? Kenapa semua orang hilang? X. Dapat X. Okey. Lepas tu? 36. Yang 6 ini? 6. 6 juga. Kita dapat ini sebab yang saling hapus ialah ini. Punca kuasa 2 dengan kuasa 2. So kita dapat apa yang di dalam. So kalau apa yang di dalam itu ialah S tanpa 6, kita pun tulis S tanpa 6. Boleh ya? So kita dapat benda ini. Okey. So langkah 3 selesaikan. Sebenarnya persamaan sangat senang untuk standard kamu lah. Dia sebenarnya ada soalan susah tapi tak ada dalam sukatan kamu. Okey. Macam nak selesaikan ini? Apa dia? Kuadratif. Kuadratif. So S kuasa 2 tolak S tolak 6 sama dengan kosong. Kira apa jawapan dia? Apa jawapan dia? 3 negatif 2. Okey, satu ialah 3, satu ialah negatif 2. Boleh ya? Okey, senang aja. Set dia kalau selesai persamaan dia tak susah sangat. Yang susah punya tak ada dalam sukatan kamu. Okey. C. Okey, sekali lagi. Perlu ke ubah soal? Perlu ke saya ubah soal? Tak. Tak. Okey, tak. Maksudnya saya buat kuasa 2. Okey, sini tak ada masalah. Okey, sebelah kiri ni. Apa yang saya akan dapat? Tambah 1. 6X tambah 1. Betul? Betul Ke salah? Betul ke salah?
Halo, halo. Masih ada orang? Terputus kah? Betul ke 6S tambah 1? Kenapa ni? Betul. Betul. Oh lah, cakap lah. Saya ingat terputus ini tiba-tiba tak ada suara. Okey. So, lepas ini langkah 3. Selesaikan. Lupa atas. Tengok ini aja. Okey. Apa ni? Okey. Mula So, S kuasa 2 tolak 6S tolak 1 sama dengan 0. Selesaikan? Ada jawapan ke? Tambah. Ya, tolak 6S tolak 1. Ada jawapan? Apa jawapan dia? Tengah kira. Oh, tengah kira. Dapat point. Dapat point lah. Apa dia? Bagi saya 2 tempat perpuluhan. 6.12. 6.1. Tak boleh tukar kepada pecahan 6.16. 6.16. Tak boleh tukar kepada pecahan Boleh. Tak. Tak, okey. Seterusnya. Satu lagi. Negatif 0.16. Okey. So, kalau kamu dapat nombor macam ini, atas ini janganlah tipu macam dengan ini. Tak logik betul lah kalau awak tipu dengan ini. Jangan buat ini ini salah. Kamu sepatutnya pakailah rumus kuadratif. Okey. Tak ingat rumus kuadratif tak ada masalah, ada dalam senarai rumus. Okey. So, cari senarai rumus, kemudian isi saja. Isi bagi cikgu tampak aja. Okey. Boleh Okey. Last. Hari ini kita lebih sikit sebab cikgu harap boleh habis dalam minggu ini. Okey, D. Bentuk ini perlukah saya ubah soal? Tak. Kena. Kena sebab kali ini tanpa 6 bukan ada dalam punca kuasa 2. Punca kuasa 2 cikgu punya ini pendek aja. So bentuk ini kita perlu ubah soal dan ubah soal sedang aja. Kita yang di luar tu kita hantar ke sebelah yang tak ada set punya. So tanpa 6 kalau saya hantar ke sebelah kanan Tolak 6. So sekarang sudah okey. Okey. Lepas tu kita pergi kepada langkah 2, kuasa 2 kan. Kuasa 2 kan. Okey. So sebelah sini dapat apa? Sebelah kiri dapat apa? X. Sebelah kanan? X kuasa 2 tolak 36. Ya ke? Tolak. Kamu kena buat ini Tambahlah. Kena. Kamu kena buat kerja ini. 1, 2, 3, 4. Kena buat kerja ini. Dalam kuadratif kan, kalau dalam kurungan tu ada tanpa tolak, kamu tak boleh X kuasa 2, 6 kuasa 2 terus dapat jawapan. Dia ada 4 panah. Sudah rumput kamu. Boleh? Kuasa 2 So sebenarnya S kuasa 2 Tolak 6X. tolak 6X tolak 6X tambah 36. Okey. So sama ada awak ringkaskan dulu ataupun tak nak pun tak apa, tapi sudah tak ada kaitan dengan atas. Concentrate kepada dia aja. So macam nak selesaikan ini? Tolak tu. Sekali lagi relatif kan? Okey, S kuasa 2 Tolak 12 12. S tolak 6S tambah 36. S itu kalau pindah ke sebelah sini tolak X. tolak S. Okey, ringkaskan. X kuasa 2 tolak 13X 12. 13. Oh, Sebab ada tolak 6S, tolak 6S dan tolak X. Itu dapat negatif tolak 13X tu Okey. Lepas tu tambah 36. Okey, tekan kalkulator sekali lagi. Tambah 9 4. 4. Okey, nombor cantik bolehlah tipu dengan ini. Tolak 9 tolak 4. Jangan lupa checking X kali S dapat S kuasa 2 dah. Kalau dapat baru boleh dapatlah jawapan ini.
So persamaan yang ada dalam sukatan kamu punya dia ialah jenis yang senang So ini ialah latihan 4.4.1 soalan 19 sampai soalan 22. Lepas tu kalau kamu tengok muka surat ini ada lagi soalan 23, soalan 24. Cikgu tak terangkan. Soalan 23 sebenarnya ialah persamaan logalima. Tapi sebab cikgu pusing kepada soalan itu dulu para awak faham maksud saya. Sekejap. Kalau kamu tengok soalan 23 ini dia sebenarnya ialah satu soalan persamaan logalima. Hanya kali ini awak tak mampu dapat nilai dia sebab dalam itu ada dua unknown, M dan P. So soalan dia bunyi ungkapkan P dalam sebutan M. Awak cuba buat teknik serupa macam teknik awak selesaikan persamaan logalima. Boleh soalan 24 kamu dapat satu persamaan logalima, kemudian dapat satu persamaan biasa. Cikgu suruh awak selesaikan persamaan serentak. So apa yang awak perlu buat yang atas ini, cuba gunakan teknik yang awak belajar dalam selesaikan persamaan logalima itu, pakai teknik yang ada, cuba hilangkan log. Benda ni awak buat baru awak nampak So awak cuba, cikgu tak nak tunjuk terus kepada awak cuba dulu. So ini untuk latihan hari ini. Kejap. Jangan keluar lagi